dalam video ini kita akan lihat berkenaan dengan topik yang mudah saja, iaitu berkenaan dengan sejarah ringkas tentang astronomi. Okey, bagaimana astronomi itu bermula, macam mana manusia itu dia dapat ilmu astronomi tersebut. Okey, jadi bila astronomi itu dia bermula? Ini mungkin persoalan yang kita mungkin tanyalah, terutamanya kepada mereka yang berminat tentang sejarah. Okey, bagaimana sejarah astronomi itu bermula. Baik, jadi astronomi dia bermula seawal tamadun yang pertama. Okey, jadi tamadun yang pertama, kalau kepada yang belajar sejarah tahulah bahawa tamadun yang pertama itu adalah tamadun Sumer, okey, dekat bahagian Mesopotamia. Jadi pada tamadun yang awal tersebut pun sudah ada kajian tentang astronomi. Okey, kenapa berlakunya kajian tentang astronomi? Mudah saja kerana langit itu sentiasa available. Okey, walaupun pada manusia yang tamadun yang awal. Jadi walaupun mereka terpaksa memburu, pergi mencari makanan, tapi dalam masa yang sama pada waktu malam mereka dapat lihat apa yang berlaku di angkasa. Jadi pada waktu tersebut astronomi telah pun bermula, walaupun mungkinlah tidak semoden yang kita ada pada hari ini, tapi ia telah pun bermula. Baik. Jadi seterusnya kita lihat pula berkenaan dengan tamadun Mesopotamia. Okey, Mesopotamia, Greek, Rom dan juga Parsi. Jadi ini adalah tamadun yang wujud selepas daripada tamadun pertama itulah. Okey, ada banyak lagi tamadun-tamadun yang wujud selepas daripada tamadun pertama. Jadi ada sebenarnya ada 4 tamadun yang utama, iaitu bukan yang saya tulis di sini. Dia adalah yang pertama Mesopotamia, yang kedua tamadun Mesir, okey, dan yang ketiga tamadun Indus dekat India tu, dan juga yang terakhir adalah tamadun China dekat Yangtze River, okey, Sungai Yangtze. Jadi kita tak lihat untuk semualah, kita akan lihat berkenaan dengan yang saya sediakan dalam slide ini. Jadi kita lihat berkenaan dengan 4 tamadun ini, yang mana ahli astronomi dalam tamadun-tamadun ini, terutamanya dalam tamadun Greek dan juga tamadun Rom. Okey, dua-dua tamadun ini yang mana ahli astronomi dia menggunakan geometri bulatan. Okey, geometri bulatan tu dia adalah macam yang dalam gambar inilah, bulatan. Jadi bulatan itu dia mempunyai bentuk yang sangat-sangat unik, iaitu dia ada simetri yang infinity. Maksudnya kita boleh belah dia banyak-banyak kali pun dia masih lagi simetri. Okey, jadi simetri dia infinity, dan ahli falsafah pada waktu itu dia merasakan bahawa bentuk ini adalah bentuk yang unik lah, okey, bentuk yang special kerana simetri dia infinity, sedangkan tidak ada objek lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi dia gunakan bulatan ini untuk menjelaskan simetri. Okey, jadi alam semesta ini, terutamanya Aristotle dan Ptolemy, mereka menghasilkan model alam semesta. Okey, model alam semesta seperti yang kita lihat pada gambar rajah dekat kiri ini. Kalau kita perhatikan dekat yang kiri ini, kita ada gambar rajah yang menunjukkan lapisan-lapisan langit. Okey, dan kalau kita perhatikan ada 7 lapisan langit, yang mana yang pertama adalah bulan, diikuti oleh Merkuri ataupun Utarid, kemudian Zuhrah, Matahari, Mareh, kemudian Mushtari dan juga Saturn, itu Zuhal. Okey, dan di belakang itu adalah bintang-bintang lain. Okey, yang mana bintang-bintang itu ahli astronomi dulu dia menetapkan bahawa bintang-bintang itu tidak bergerak, dia adalah langit yang tidak bergerak. Okey, manakala 7 langit yang di bawah itu adalah langit yang bergerak. Okey, bumi tidak dikira sebagai planet kerana pada waktu itu manusia menyangka bahawa bumi itu adalah berada di pusat alam semesta. Okey, kita andaikan bahawa bumi itu adalah pusat alam semesta, dan model ini dikenali sebagai model geosentrik. Okay, geosentrik itu bermaksud geo adalah bumi, sentrik itu kira dia pusat lah. Okay, jadi bumi itu berada di pusat alam semesta. Jadi yang ini yang popular lah pada waktu ini, iaitu pada tamadun awal ini. Dan kenapa? Okey, kenapa ahli-ahli falsafah dan juga astronomi pada zaman ini mengkaji tentang astronomi? Okey, kerana 2 perkara. Yang utamalah iaitu mengenai waktu. Jadi kita boleh tahu bila musim luruh, bila musim bunga dan sebagainya. Dan yang kedua adalah untuk menilik. Okey, menilik ini dia dalam kategori astrologi, di dalam bidang astrologi. Cuma kategori yang kedua ini, iaitu astrologi, dia tidak lagi diamalkan lah pada hari ini. Cuma kadang-kadang adalah yang dekat kawasan yang tertentu yang masih lagi menggunakan tilikan. Okey, cuma sebab kita dah ada sains pada hari ini dan kita tahu bahawa astrologi ini dia tak benar lah. Okey, jadi yang seterusnya adalah berkenaan dengan tamadun Islam. Okey, jadi tamadun Islam ini dia berbeza sedikit dengan tamadun yang lain kerana tujuan dia berbeza. Macam tadi tu, dia adalah untuk mengetahui waktu dan juga untuk mengetahui menilik. Okey, tapi untuk tamadun Islam dia lebih kepada beribadah.
Jadi yang sebelum ini, tamadun yang sebelum ini, yang menceburi bidang astronomi ini adalah lebih kepada orang-orang kaya, orang aristokrat, pemimpin-pemimpin pada zaman ini. Kerana apa? Kerana bidang ini pada waktu ini adalah lebih kepada untuk leisure, untuk sifat ingin tahu. Tapi bila masuk kepada tamadun Islam, tujuan dia dah berubah. Tujuan dia adalah untuk beribadah. Jadi bila beribadah ini wajib kepada semua umat Islam, maka ada kelompok yang perlu untuk mengkaji astronomi ini supaya dia dapat beribadah mengikut syariat yang ditentukan, seperti puasa. Puasa kita perlu tahu bila masuk waktu bulan Ramadan. Jadi kita perlu melihat anak bulan. Maka di situ ada tujuan yang baru supaya manusia mengkaji astronomi, dan juga untuk menentukan arah kiblat lah, untuk kita solat, untuk kita tanam mayat dan sebagainya. Jadi arah kiblat ini pun kita perlukan ilmu astronomi, kita perlu tahu kedudukan bintang untuk kita tahu arah kiblat tersebut. Dan bayaran zakat, jadi kita adalah macam bayaran zakat tak boleh bayar selepas daripada solat raya. Jadi kita perlu tahulah bila waktu raya itu. Dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Jadi pada waktu ini, pada tamadun Islam ini, kajian itu berkembang dengan sangat pesat. Terutamanya dalam bidang yang saya sebutkan ialah matematik, geometri dan juga algebra. Sebab itu pada zaman ini banyak ahli-ahli falsafah dan juga pemikir yang hebat yang wujud pada zaman ini, kerana lagi satu adalah dia support daripada khilafah, support daripada kerajaan pada waktu itulah, dan seawal era yang pertama dalam Bani Umayyah, iaitu Muawiyah radhiyallahu an. Jadi pada waktu ini juga terhasil peralatan yang canggih seperti astrolab untuk mengetahui kedudukan bintang di langit. Baik, yang seterusnya, bila tamadun Islam dia berkembang, dia juga akan jatuh lah. Jadi bila dia jatuh, ada tamadun lain yang naik, iaitu tamadun Eropah. Jadi bila tamadun Eropah ini, dia punya revolusi dia tu lebih dahsyat lagi, yang mana dia menghasilkan peralatan optik yang kita kenali pada hari ini sebagai teleskop dan teropong. Jadi teleskop dan teropong ini dia membuka satu ruang yang baru. Kita boleh dapat lihat benda yang baru yang kita tak pernah tahu sebelum ini. Jadi teropong dan teleskop ini dia membolehkan kita untuk melihat dengan lebih jauh dan juga melihat benda yang lebih gelap, yang lebih malam. Baik. Jadi bila berlakunya penciptaan teleskop ini, berlaku juga revolusi astronomi, seperti sebagai contoh model geosentrik yang tadi saya sebutkan, bumi berada di tengah, bertukar kepada heliosentrik yang mana matahari berada di tengah. Jadi macam mana dia boleh berlaku? Kerana Galileo Galilei dia melihat kepada mustari, dan dia dapati bahawa mustari itu juga mempunyai bulan seperti bumi, yang mana bulan itu mengelilingi mustari. Dia mengelilingi mustari. Jadi daripada situ, dan juga ada lagi contoh yang lain seperti Zuhrah. Galileo mendapati bahawa Zuhrah itu dia mempunyai fasa-fasa yang tertentu. Dan juga bantuan daripada data daripada Copernicus dan juga Kepler yang menyokong dengan sangat kuat lah pada waktu ini, menyebabkan geosentrik diganti dengan heliosentrik. Baik. Dan astronomi juga dia mula diterangkan secara kuantitatif, maksudnya secara pengiraan. Kita nak tentukan di mana objek itu berada. Jadi wujud teori-teori matematik seperti teori graviti oleh Isaac Newton. Baik, seterusnya tamadun Eropah tadi tu dia diganti dengan tamadun dunia moden, kerana hari ini bukan hanya Eropah tetapi keseluruhan satu dunia mempunyai fasiliti astronomi yang membolehkan kita untuk mengkaji dengan lebih mendalam. Jadi pada hari ini cerapan alam semesta kita boleh lihat sampai hujung alam semesta. Kalau dulu kita hanya boleh lihat yang lebih kepada dalam galaksi kita sendiri, tapi pada hari ini kita boleh lihat sampai hujung alam semesta yang kita boleh lihat. Jadi kita nampaklah daripada, sebagai contoh yang gambar ini adalah gambar teleskop Hubble. Yang mana Hubble ini boleh lihat dengan sangat-sangat jauh sehingga magnitude 29. Dan ada teleskop yang boleh lihat dengan lebih lagi jauh lagi, dan kita juga boleh lihat galaksi-galaksi lain yang wujud. Jadi pada hari ini revolusi itu masih lagi berlaku, dan kita sentiasa mendapat maklumat-maklumat yang barulah daripada cerapan berdasarkan teknologi yang kita ada pada hari ini. Jadi banyak peralatan lain, bukan hanya teleskop. Kalau tamadun Eropah dia mencipta teleskop, tapi pada hari ini kita bukan sahaja ada teleskop kita juga boleh melihat pada gelombang yang di luar daripada mata kita boleh nampak. Kita tahu bahawa mata kita ini dia hanya lihat warna daripada merah hingga kepada biru, kepada violet. Tapi wujud juga gelombang-gelombang lain, seperti contoh gelombang radio. Kita gunakan telefon kita gunakan wifi, itu semua gunakan gelombang radio. Kita juga ada microwave,
yang kita gunakan untuk memasak, tapi microwave juga datang daripada langit. Okey, kita ada maklumat tentang microwave dan kita ada sinar lain seperti contoh infrared, ultraviolet, UV dan juga X-ray dan gamma ray. Semua ini kita boleh lihat pada hari ini menggunakan teknologi yang ada, dan kita juga ada benda lain yang kita boleh lihat, iaitu neutrino. Neutrino itu dia bukan cahaya, dia adalah bahan yang dilepaskan sebagai contoh daripada matahari, daripada bintang. Jadi neutrino ini juga dia membantu kita untuk memahami alam semesta dengan lebih mendalam. Dan yang terakhir, gelombang kegravitian ataupun pada hari ini kita lihat kita kenali sebagai gravitational wave. Okey, gravitational wave ini adalah graviti itu sendiri dia menghasilkan gelombang yang kita boleh kesan, dan kita telah pun kesan lah, iaitu bermula pada 2015 yang pertama kali kita kesan, dan sehingga hari ini pun kita masih lagi dapat mencerap gelombang kegravitian ini. Okey, jadi daripada tamadun hari ini, kalau dulu kita dapat lihat planet, kita dapat lihat bintang, tapi hari ini kita bukan sahaja boleh kenali bintang, planet, bulan ni, tapi kita juga boleh kenali objek yang lebih besar seperti galaksi. Okay, kita baru tahu sahaja galaksi itu wujud selain daripada galaksi kita ini. Dulu kita tak tahu. Dulu kita sangka bahawa galaksi kita adalah satu-satunya galaksi. Galaksi kita adalah alam semesta. Tapi hari ini kita tahu bahawa galaksi kita ini hanyalah satu daripada 100 bilion galaksi yang wujud pada hari ini. Dan kita juga tahu tentang kewujudan lohong hitam ataupun black hole. Okay, lebih popular sebagai black hole, dan ramai orang suka dan minat berkenaan dengan black hole ni kerana dia adalah satu objek yang misteri. Dan dulu dia hanyalah satu objek yang fiction, yang kita tuliskan dalam buku-buku sains sebagai fiction. Tapi hari ini daripada gelombang kegravitian kita dapat tahu bahawa black hole itu dia bukannya fiction dah. Dia adalah realiti. Kita berjaya mengesan black hole. Kita juga ada gambar yang pertama black hole pada tahun 2019. Jadi kita dah buktikan bahawa black hole, benda yang misteri itu sebenarnya wujud dan kita boleh kaji dengan lebih mendalam. Dan juga bintang neutron. Bintang neutron ini dia ditemui pada 1970-an, dan bintang neutron ini juga misterinya seperti black hole itu juga, kerana dia mempunyai graviti yang sangat-sangat kuat. Jadi setakat itu sajalah untuk video ini. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya berkenaan dengan peralatan-peralatan yang digunakan dalam bidang astronomi. Jadi setakat itu saja untuk video ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tuliskan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Dan kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya berkenaan dengan tajuk peralatan-peralatan astronomi.